Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dikasihi tuan-tuan imam, ahli jatan kuasa masjid yang berbahagia, tuan-tuan nazir, tuan-tuan guru, datuk-datuk, datin-datin, sidang jamaah muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah. Alhamdulillah, namanya pada pagi ini marilah sama-sama kita merafakkan setingginya ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izinnya sekali lagi kita dapat sama-sama dipertemukan insya-Allah pada pagi ini ya, untuk kita meneruskan lagi pengajian kita pada pagi ini dengan kita membaca kitab Al-Kabair, iaitu 70 dosa-dosa besar, yang mana mudah-mudahan kita mengharapkan dengan sama-sama ya kita mempelajari kitab ini, kita dapat mengenal apakah dia dosa-dosa besar itu. Dan bila kita kenal dosa-dosa besar, maka kita dapat memelihara diri kita, keluarga kita ya, daripada ancaman Allah Ta'ala, yakni azabnya, yakni nerakanya. Seperti mana Allah Ta'ala ingatkan kepada kita ya sebagai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, peliharalah diri kamu ya, dan keluarga kamu dari api neraka. Sebab itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika mana malaikat Jibril ya memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang neraka, setelah diberitahu setiap pintu neraka itu ada penghuninya, tapi bila sampai kepada pintu neraka yang ketujuh ya, malaikat Jibril diam. Hingga Nabi tanya, wahai Jibril, kenapa engkau diam? Ya, lalu kata malaikat Jibril, aku segan nak memberitahu kepadamu wahai Muhammad. Hinggalah Nabi SAW mendesak supaya malaikat Jibril beritahu siapa penghuni pintu neraka yang ketujuh. Dan akhirnya malaikat Jibril memberitahu penghuni neraka yang ketujuh ialah umatmu wahai Muhammad. Umatmu yang melakukan dosa-dosa besar ya, yang matinya mereka tidak sempat bertaubat kepada Allah, menyebabkan Nabi SAW pengsan ya. Kemudian Nabi sedar. Kemudian Nabi SAW memberitahu amat besarnya kesedihanku ya, dan kebimbanganku berlakunya keadaan ini kepada umatku. Jadi inilah antara ya betapa pentingnya untuk kita mengetahui dosa-dosa besar ini. Dan dosa-dosa besar inilah yang menyebabkan umat Muhammad ya dimasukkan ke dalam neraka, na'udzubillah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita sambung kitab 70 dosa-dosa besar, dan insya-Allah sambungannya ya rasanya kita masih lagi di bawah tajuk dosa besar yang ke-21, tuduhan berzina terhadap wanita yang baik. Dalam bab ini kita dah pelajari pengajian kita yang lalu ya, dan insya-Allah sambungannya muka surat 210, tak habis lagi dalam bab ini insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sambungan daripada dosa yang ke-21, tuduhan berzina terhadap wanita yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Malangnya, kata tuan kitab ini, ramai sekali orang-orang yang bodoh terjebak dalam ucapan-ucapan ataupun dalam ya, perkataan yang jahat ini. Ya, akibatnya daripada ucapan atau perkataan tuduhan mendapat hukuman sama ada di dunia ataupun di akhirat. Kerana itu maka telah sabit di dalam
Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seseorang itu, kata Nabi, akan berbicara dengan satu kalimah yang tidak dimaksudkan, yang kerananya dengan perkataan yang keluar daripada lidahnya itu dia akan tergelincir di dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Mendengar sabda itu, lalu Muaz bin Jabal pun berkata, hai Rasulullah, apakah kita akan diperkirakan atas apa yang kita ucapkan itu? Maka Nabi SAW bersabda, sakilatka ummuka ya Muaz, wahai yakubbun nas finnar ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Ahmad wa Tirmizi. Akan hilang daripadamu ibumu, wahai Muaz. Bukankah manusia itu akan diseret dengan mukanya di dalam api neraka disebabkan ketelanjuran lidahnya. Kemudian disebut lagi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, iaitu hari yaumul fasl, hari yang kita akan dihisap, dibicarakan, maka hendaklah dia, kata Nabi, berkata yang baik ataupun dia berdiam sahaja. Baik, sidang jemaah yang dirahmati Allah, ya, kita masih menyambung dalam bab dosa besar yang ke-21, tuduhan berzina terhadap wanita yang baik. Jadi bila kita menyebut tentang tuduhan ini, ya, ia berpunca daripada lidah ataupun perkataan, ya, yang keluar dari seseorang, hingga dengan perkataan itu dia bercakap bukan mengikut wahyu tetapi mengikut nafsu, dan datangnya daripada hati yang jahat, ya, hati yang kotor. Bila hati itu dipenuhi dengan sifat mazmumah, yakni sifat yang terjela seperti hasad, dengki, ya, sifat sombong, daripada situlah lahirnya keluarnya perkataan yang jahat. Jadi antara perkataan yang jahat itu bila seseorang membuat tuduhan, dan tuduhan-tuduhan itu tujuannya ialah untuk melakukan kebinasaan, ya, terhadap orang yang dimusuhi. Maka dengan perkataan yang keluar daripada lidah seseorang itu, dengan perkataan yang jahat ini, maka ancaman Allah Ta'ala itu amat besar, ya. Ancaman maknanya suatu hukuman yang berat. Di dunia sahaja sudah Allah Ta'ala, ya, kadang-kadang Allah balas lagi, ya, apatah lagi di akhirat. Hingga disebut dalam hadis yang kita baca tadi, sesungguhnya seseorang apabila dia bercakap, ya, walaupun dengan satu kalimah, ya, yang mana dengan kalimah ataupun satu perkataan yang keluar daripada lidah seseorang itu yang menyebabkan seseorang itu tergelincir ke dalam neraka. Bab tu sebenarnya dalam bab kita ni bercakap ni kena berhati-hati, ya. Salah telajak perahu dalam pepatah kata boleh berundur, ya. Telajak kita bercakap, maka azab Allah tu amat berat, amat pedih. Sebab tu bila kita nak bercakap, kita kena gunakan akal kita. Allah berikan akal untuk kita berfikir, apakah perkataan yang aku nak keluar ini, ya, menyebabkan dosa ataupun pahala, neraka atau surga. Ya, jadi jangan ikut suka kita lah nak bercakap ni, oh ini lidah aku suka aku lah nak bercakap. Tidak, ya. Bila nak bercakap kita fikir dulu, aku cakap ni apa akibat dia.
hingga Allah memberi satu ancaman yang berat. Salah walaupun dengan satu kalimah, maka ia akan tergelincir ke dalam neraka. Hingga kan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan daripada Ahmad dan At-Tirmizi, ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada sahabat yang bernama Muaz, ya. Yang mana Nabi kata apa? Akan hilang daripadamu ibumu wahai Muaz. Apa maksud akan hilang ni? Maknanya kamu akan berpisah dengan ibumu, dengan keluargamu. Dan perpisahan ini ialah ketika bila? Ketika mana kamu bertemu dengan Allah, ya, yang mana apabila kamu tidak menjaga lidahmu, apa yang Nabi sebut, bukankah manusia itu akan diseret maknanya akan diheret dengan mukanya di dalam api neraka. Disebabkan apa dia? Mukanya itu diheret hingga ya, dihumban ke dalam neraka, ialah dengan keterlanjuran lidahnya, ya, dengan sebab lidah. Sebab tu Nabi sebut di antara paling banyak umatku dihumban ke dalam neraka bukan disebabkan tangan mereka, ya, kaki mereka, tetapi disebabkan lidah mereka. Dengan lidah ini yang banyaknya umatnya, ya, dimasuk ke dalam di dalam neraka. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi satu lagi peringatan kepada kita. Nabi sebut dalam hadis yang masyhur, hadis ini, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa, kata Nabi, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau kita lihat dalam hadis ni, Nabi memberi satu isyarat. Mang ni maknanya satu isyarat kepada sesiapa di kalangan umatnya yang beriman. Man kana yu'minu billah. Makna beriman ni apa dia? Beriman ni maknanya kita percaya. Percaya tentang neraka, percaya tentang azab kubur, ya. Kemudian kita percaya akan azab neraka Allah Ta'ala yang disediakan. Kemudian Nabi sebut yang kedua, man kana yu'minu billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dan barang siapa yang beriman kepada wal yaumil akhir. Jadi yang kedua ni ramai di kalangan kita lepas pandang ni. Apa makna wal yaumil akhir? Wal yaumil akhir ni ialah hari yang kita akan dibicarakan. Itu maksud dia. Hari yang kita akan diadili oleh Allah Ta'ala. Yaumul fasl. Hari yang kita akan dipersoalkan. Apa yang dibicarakan ialah setiap amalan kita. Di antara amalan kita apa dia? Perkataan yang keluar daripada lidah kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, itu akan dibicarakan. Ya. Sebab itulah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim tu wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, ya. Kalau ketika Nabi membaca ayat ni, ketika Nabi menceritakan asbabun nuzul, ya, sebab apa turunnya ayat ini, diceritakan dalam satu riwayat ketika golongan munafik, ketika dia menghadap Allah Ta'ala, ini Nabi cerita, ketika golongan munafik ini bertemu dengan Allah, ketika mereka dibicarakan di yaumul fasl wal yaumil akhir ni, di hari perbicaraan di hari akhirat, ketika mereka didakwa di hadapan Allah dan dilihatkan amalan mereka, lalu golongan munafik ini mereka menafikan perbuatan mereka. Mereka mengatakan, wahai Tuhan, apa yang tertulis, ya, dan juga apa yang kami terima dari buku catatan ini, kata golongan munafik, semuanya itu bohong. Yang mereka kata apa? Mereka kata itu semuanya bohong, ya, kami tidak melakukan perbuatan ini. Jadi mereka tidak menerima dan tidak mengakui buku yang diserahkan, ya, pada diri mereka itu benar. Itulah amalan dan perbuatan mereka. Jadi akibat daripada itu Allah Ta'ala panggil dua malaikat. Siapa malaikat ni? Namanya malaikat Rakib dan Atid. Kita pun maklum, ya, di antara beriman kepada malaikat ni apa dia? Wajib beriman 10 malaikat. Di antara 10 malaikat itu ialah malaikat yang paling popular lah dalam diri kita, namanya Rakib dan Atid. Kenapa? Kerana dua malaikat ni senantiasa bersama dengan kita. Kemana kita pergi, dia akan ikut kita. Ini dua malaikat ni. Pagi ni pun dia ada ni. Dia kerjanya apa dia? Kerja malaikat Rakib dan Atid ini ialah menulis, mencatat apa yang kita buat, ya, apa yang kita lakukan, baik keluar dari perkataan kita, baik keluar dari
tangan yang kita tulis, baik kaki ke mana kita pergi, maka semua amalan itu akan ditulis oleh dua malaikat ini, Raqib dan Atid. Ini kerjanya lah, ya. Dan waktu itu Allah panggil dua malaikat ini untuk menjadi saksi di hadapan Allah apa yang kita lakukan di dunia. Ketika malaikat Raqib memberitahu, wahai Tuhan, inilah aku diperintahkan olehmu untuk mencatat amal fulan bin fulan, dan apa yang aku tulis inilah dia, wahai Tuhan. Dan ketika itu golongan munafik ini kata Nabi, mereka kata apa? Wahai Tuhan, apa yang ditulis oleh malaikat itu tidak betul. Itu dia. Hingga pada waktu itu apa dia? Mereka tetap, ya, bercakap bohong di hadapan Allah. Ini jahat tak jahatnya golongan munafikin ini, ya. Hingga mereka mengatakan apa yang ditulis oleh malaikat itu pun tak betul, wahai Tuhan. Sampai tahap itu, ya, sampai dia sanggup kata malaikat ni bohong. Berani tak beraninya golongan ini. Pada waktu itulah Allah Ta'ala memerintahkan, al-yawma nakhtimu ala afwahim, kata Allah, wahai lidah, ya, maka Allah Ta'ala tutup lidah ni. Allah gam, maknanya lidah ni Allah tutup, dia tak boleh nak bercakap. Kemudian Allah kata apa? Wa tukallimuna aydihim, wahai kedua tangan, sekarang aku perintahkan kamu untuk bercakap. Sekarang kamu bercakaplah di hadapanku, kata Allah, dan kamu beritahulah apa yang kamu buat, betul atau tidak apa yang telah ditulis, dicatat dalam buku catatan ini. Dan kemudian waktu itulah kedua tangan pun bercakap, wahai Tuhan, benarlah, ya, fulan bin fulan ini melakukan itu dan ini, ya, benar, kata kedua tangan. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun, kata Allah. Kemudian Allah perintahkan kedua kakinya untuk menjadi saksi pula di hadapan Allah. Dan kedua saksi kaki pun bercakap, wah, kepada Allah, benar wahai Tuhan, apa yang dituturkan, apa yang diucapkan itu benar, dia telah melakukan ini dan itu. Pada waktu itulah golongan munafik ini tidak ada hujah dari hadapan Allah Ta'ala. Nampak? Tidak ada hujah. Sebab tu di dunia ni semua golongan munafik ni ialah mereka boleh bercakap lah apa yang mereka nak cakap, mereka boleh berbohong lah apa yang mereka nak bohong, ya, mereka boleh tuduh lah apa yang mereka nak tuduh. Tapi mereka kena ingat wal yaumil akhir ini. Apa makna wal yaumil akhir? Hari yang kamu akan dihisab, hari yang kamu akan dibicarakan. Berapa lama kita boleh nak berbohong di dunia ni? Berapa lama kita nak melakukan kezaliman dengan kita bercakap benda yang tidak benar, dengan kita buat tuduhan-tuduhan yang tidak benar, sehingga orang yang kita tuduh itu terinayat, dizalimi dan sebagainya. Orang yang macam ni hidupnya tak tenang sebenarnya, ya. Berapa lama kita boleh hidup di dunia ni? Nabi dah sebut sittin wa sab'in, 60 hingga 70, ya. Nabi kata itulah anggaran umur umatku, anggaran lah. Tapi hari ini kita lihat berapa ramai di kalangan manusia umur umat Muhammad dia tak sampai pun 60, kan? Ramai yang 40, 50 yang dah meninggal. Na'udzubillah. Cuba lihat dalam surah Abah, kita bacalah surah Abah. Tiap-tiap hari berita orang meninggal. Biasa kalau surah Abah ni yang meninggal ni banyaknya dalam adatnya orang yang muda lah. Biasanya keluar dalam berita ni, sama ada kemalangan, sama ada lemas, sama ada bunuh, dan sebagainya. Jadi ini Nabi sebut sangat kepada kita, kalau kamu beriman kepada Allah dan hari yaumil akhir, hari yang kamu akan dibicarakan, falyakul khair, maka hendaklah kamu bercakap yang baik. Auliyasmu, kalau tidak ada cakap yang baik, lebih baik kamu diam, kata Nabi. Itu lebih selamat, ya, daripada kamu banyak bercakap. Jadi ini satu peringatan untuk kita semua. Dan hadis ini merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yalfizu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan, ini ingat, ya, ini Allah bagi tahu apa? Setiap ucapan yang diucapkan oleh seseorang, apapun yang kita ucapkan, melainkan kata Allah ada di dekatnya malaikat yang ditugaskan, malaikat pengawas yang selalu hadir, yang namanya ialah Raqib dan Atid. Itu dia. Ini yang saya sebut tadi dah. Malaikat ni kemana kita pergi dia akan ikut kita. Sebab itu sebenarnya hari ini berapa ramai di kalangan kita yang beriman dengan malaikat. Tak ramai orang yang beriman dengan malaikat apabila mereka melakukan dosa dan maksiat.
orang yang beriman dengan malaikat ini, insya-Allah dia dapat jaga diri dia. Dia nak pecah amanah, dia malaikat, dia dapat merasakan malaikat tu ada pada dirinya. Dia nak rasuah, dia tak akan berani nak rasuah. Sebab apabila nak buat rasuah, dia dapat rasa malaikat tu memerhatikan dia. Apa yang aku buat ni semua ditulis, nampak? Tetapi hari ini berapa orang yang terlibat dengan perkara-perkara yang dosa ini, kerana apa? Kerana mereka tidak beriman kepada malaikat ini. Kalau mereka kata mereka beriman, ya, mereka tak akan melakukan perbuatan dosa dan maksiat ini. Walaupun lidah mereka kata, oh kami beriman kepada malaikat. Kerana keimanan itu kita tidak boleh ukur hanya pada perkataan. Keimanan itu dia akan terukur kepada diri seseorang. Apa syarat dia? Dia menepati 3 syarat. Yang pertama, ya, apa dia Nabi kata? Yang pertama, mestilah dia meyakini dengan hatinya. Meyakini dengan hati, iqrar maknanya at-tasdiqu biqalbi, membenarkan, oh benar malaikat tu ada pada diri kita. Yang kedua, dia ikrar pada lidah dia. Dia mengatakan aku beriman dengan malaikat, ya, antaranya rakib dan atid. Dan yang ketiga ialah al-amalu bil jawarih. Orang yang beriman dengan malaikat ni apa dia? Orang yang sentiasa menjaga setiap perbuatannya. Bila dia nak buat sesuatu, dia kata, oh malaikat ni tulis ni apa yang aku buat. Nampak? Jadi ini tanda orang yang beriman. Tapi kalau orang tu dikata aku beriman dengan malaikat, sedangkan perbuatannya perbuatan yang dia tidak beriman, maka dia tidak dikatakan beriman sebenarnya. Nampak? Jadi ini yang perlu kita kena sama-sama ingat. Sebab tu dalam kalau kita lihat dalam apa kata ulama tasawuf, ya, disebut apabila di dalam diri manusia ataupun dalam diri kita ini, apabila ada bisikan-bisikan yang jahat, bisikan yang tak baik sebab kita yakin kerja syaitan tu, kerja iblis, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini kerja dia lah. Apa kerja dia? Dia membisikkan ke dalam hati kita sesuatu yang tidak baik. Ini kerja dia. Jadi apabila mana ada bisikan lintasan hati yang tak baik, apa kata ulama tersebut? Jangan dizahirkan pada lidah. Jangan kita zahirkan. Maknanya ada lintasan hati kita ni benda tak baik. Contohnya mungkin kita tak suka dengan seseorang, ya, perasaan tu datang. Cukuplah kita kawal perasaan itu dengan kita beristighfar, mohon keampunan. Kerana apa? Kerana kalau kita apa ni, bila ada lintasan yang tidak baik, bila kita ucapkan pada lidah, maka iblis dia dengar. Iblis dia dengar, dan iblis ni bila dia dengar, dia tak akan lepaslah kita. Tu dia. Dia tidak akan lepaskan kita semua. Maksud apa dia? Dia akan cari ala apapun cara nak sesatkan kita setiap penjuru, kiri, kanan, belakang, depan, ya, dia akan datang untuk lalaikan kita. Sebab itu bila ada suatu bisikan-bisikan yang tak baik, istighfar banyak-banyak dalam hati kita. Jangan kita luahkan dengan perkataan kita. Bila kita luah, iblis dengar. Ya, selagi kita tak luah, iblis dia tidak dengar, dia tidak ada kuasa di situ. Kerana kita yakin ya, apa yang ada dalam hati kita hanya Allah dan kita je tahu. Allah dan kita je yang tahu. Iblis dia tak tahu. Malaikat yang kerja menulis catat amal kita pun tak tahu. Malaikat ni, sebab tu kerja malaikat ni, dia hanya akan menulis apa yang dah kita buat. Perkataan ni kalau dah keluar pada lidah, malaikat dia baru tulis. Selagi tak keluar, dia tak akan tulis. Sebab itu kalau ada bisikan-bisikan yang baik dalam hati kita, adalah lintasan baik, contohlah, ya insya-Allah aku nak ke masjid ni, aku nak bayarlah duit bil api ni, ni lintasan. Maka tak salah kita ucapkan pada lidah kita, ya, pada lidah kita pada waktu itu beritahu dengan isteri kita, ni abang dapat rezeki ni, abang nak wakafkan untuk bayar bil, contoh lagi. Maka pada waktu itu malaikat dengar, dia akan, insya-Allah malaikat ni yang disebut ilham wa ilhamil malaikatil muqarrabin, dia akan bisikkan dalam diri kita untuk kita buat benda yang baik. Itu dia. Nampak? Kalau benda yang baik tak salah kita sebutlah, tapi kalau benda yang tak baik jangan kita sebut. Jadi ini, ya, yang disebut oleh ulama-ulama tasawuf untuk menjaga diri setiap kita, hati kita, untuk mengawal hati manusia. Jadi inilah kerja malaikat rakib dan atid ni semua. Apa dia? Dia menulis apa yang kita buat. Kemudian berkata Uqbah bin Amir, hai Rasulullah, bagaimanakah agar kita dapat keselamatan? Ini seorang sahabat jumpa Nabi. Ya Rasulullah, macam mana kami nak dapat keselamatan? Ini sifat sahabat ni mah.
sahabat Nabi ni bila jumpa Rasulullah, dia akan minta nasihat. Dia minta nasihat. Antara nasihat-nasihatnya ialah nak selamat daripada azab neraka Allah. Ini mereka minta, ya, nasihat yang sedemikian. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab? Amsik alaika lisanak wal yas'ka baituk waqi ala khati'atik wa inna ab'adan nas minallahi alqalbul qasi. Rawahu Ahmad wa Tirmizi. Nabi kata apa? Tahan lidahmu. Dia minta nasihat. Nasihat Nabi kata apa? Tahan lidahmu. Ya, iaitu biarlah berbicara hanya yang baik. Nampak? Sebab di rumah kadang-kadang kita baca hadis-hadis Nabi kan, ada sahabat jumpa Nabi, dia minta nasihat juga. Ya Rasulullah, berikan nasihat padaku. Nabi kata apa? La taghdab. Jangan marah. Kemudian diminta lagi nasihat. Nabi kata lagi la taghdab. Jangan marah. Baik. Kalau kita baca banyak hadis-hadis, kenapa bila seorang sahabat jumpa Nabi lain Nabi nasihat, seorang ni jumpa lain. Dia tak sama nasihat tu. Apa maksud pengajaran di sini? Nabi nak bagi tahu pada kita, setiap kita ni, setiap manusia ni dia berbeza-beza lah. Minat dia, hobinya, kesukaannya. Betul ke tidak? Tak sama. Ya, antara kita yang ada ni pun tak sama. Isteri kita pun dengan kita pun tak sama. Jadi dalam diri manusia ni ialah Nabi Allah beri mukjizat. Jadi Nabi dia tahu sahabat ni jenis suka marah. Jadi Nabi nasihat, la taghdab, jangan marah. Yang sahabat ini pula dia suka bercakap benda yang tak baik, ataupun dia banyak bercakap. Maka bila dia banyak bercakap, Nabi nasihatkan benda yang macam ni pula, tahan lidah. Jadi kita dengan anak-anak kita pun begitulah semua. Tengok watak anak kita ni. Kita ada 5 anak, 5 perangai. Jadi dalam 5 perangai ni nasihatnya tak sama. Mungkin jenis anak ni jenis suka keluar malam, nasihatlah jangan keluar malam, ya. Ataupun jangan kita membazirkan masa. Yang seorang ni mungkin jenis banyak bercakap, nasihatlah benda yang macam ni. Yang seorang ni mungkin jenis panabaran, sikit-sikit marah. Jadi kita nasihatlah apa yang Nabi sebut tadi, la taghdab. Nampak? Jadi itu antara kaedah lah yang Nabi ajar kepada kita. Bila kita nak memberi nasihat kepada kawan, teman ni, kita tengok watak-watak masing-masing ni, ada watak-watak kita. Jadi ini antara peringatan Nabi lah. Jadi bila sahabat ni datang jumpa Nabi, apa nasihat? Tahan lidahmu. Nampak? Iaitu biarlah berbicara hanya baik. Kemudian wal yas'ka bait, perluaskan rumahmu, yakni dengan memperbanyakkan kenalan dan bersilaturahim. Yang kedua Nabi nasihat perluaskan rumahmu. Maknanya apa dia? Perluaskan rumah ni Nabi suruh, ya, supaya kita banyakkanlah sahabat, banyakkanlah kawan, dengan kita jemput datang rumah, eratkan tali silaturahim. Jangan kita duduk seperti katak bawah tempurung, tak nak bergaul dengan orang. Ada jenis orang kita ni, jenis macam tu juga. Duduk dalam karya, duduk dalam taman ni, jenis tak bau bergaul dengan masyarakat. Jadi orang jenis tak nak bergaul ni, ini nasihat dia. Ya? Apa nasihat dia? Perluaskanlah rumahmu, yakni dengan memperbanyakkan kenalan, ya, dan bersilaturahim. Jadi kita kena nasihat yang sedemikian. Dan kemudian yang ketiga, waqi' ala khati'atik, dan tangisilah kesalahanmu dengan banyakkan bertaubat. Ini yang ketiga. Apa dia? Nabi suruh banyakkan bertaubat dan menangislah. Menangislah kepada Allah Ta'ala. Sebab tu sidang jemaah yang dirahmati Allah, ya, kita manusia ni, selagi mana kita hidup, ya, kita tak lepas dengan ujian. Allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum, ya. Dan kami jadikan, kata Allah, adanya kehidupan dan juga adanya kematian itu untuk apa? Liyabluwakum, kami nak uji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Jadi setiap kita ni semua ada ujian. Saya ada ujian saya, tuan imam ada, ibu-ibu ada, ahli karyah kita semua ada ujian, ya. Dan itulah fitrah dalam kehidupan. Jadi macam mana kita nak menghadapi ujian ini, maka perlunya kepada ilmu. Perlu kepada ilmu. InsyaAllah bila kita ada ilmu, kita mampu menghadapi ujian ini dengan syukur dan sabar, dengan redha, ya, insyaAllah. Tetapi kalau tidak ada ilmu, berapa ramai di kalangan kita bila Allah uji, dia mengeluh, ya, dia tak boleh menerima takdir, dia menyalahkan takdir.
Sedangkan dalam kehidupan ya, kita tak lepas daripada ujian. Bila kita menghadapi ujian, ke mana tempat untuk kita mengadu? Ke mana tempat untuk kita mohon pertolongan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami sembah, dan kepadamu lah ya Allah kita minta tolong. Bak eloklah bangunlah sepertiga malam. Ini waktu yang paling baik, waktu paling mustajab. Kita berintihlah, berdoalah semua. Kita mintalah pada Allah, merayulah dengan sungguh-sungguh. Sebab itu dalam kita nak bermunajat, dalam kita nak berqiyamul lail, yang paling afdal ni semua berqiyamul lail, bermunajat, ialah antara kita dengan Allah. Kita berbisik-bisiklah dengan Allah, antara kita dengan Allah, berdua-dua dengan Allah Ta'ala. Ini yang paling afdal sebenarnya. Kita minta bangun malam, ya Allah aku diuji olehmu, ya, ujian isteri, ujian suami, ujian anak, ujian jiran, ujian keluarga. Tolonglah ya Allah, kau bukakanlah, kau permudahkanlah. Minta sungguh-sungguh. Kita merayulah. Tapi hari ini yang masalahnya, orang kita bila diuji dengan ujian, dia tidak mengadu kepada Allah. Dia mengadu dalam Facebook, dia mengadu dalam WhatsApp, dia mengadu dalam Twitter, dia mengadu dalam alat-alat media sosial ni. Ini yang berlaku hari ini. Masalah rumah tangga cerita dalam Facebook. Masalah isteri cerita, masuklah satu ni, tengok bawah komen, macam-macam komen. Ini masalah kita. Kenapa kita tidak mahu mengadu dengan Allah? Kenapa kita tidak mahu mengadu? Sedangkan Allah Ta'ala itu maha mendengar, Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Ketika Nabi diuji dengan ujian tahun kesedihan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, bukan? Tak, Nabi kematian bapa saudaranya Abu Talib, Nabi kematian isteri yang disayangi, yang menjadi tulang belakang Nabi untuk menggerakkan dakwah Islam pada waktu itu. Ada Nabi mengadu, dulu tak ada dalam Facebook dan sebagainya, betul ya? Tapi adakah Nabi mengadu kepada sahabat-sahabat dalam keadaan sentimen? Tidak, Nabi mengadu kepada Allah. Nampak? Sebab itu di hujung ayat itu apa dia? Allah sebut apa? Ya, Allah Ta'ala itu maha mendengar, lagi maha melihat. Nampak? Allah itu mendengar dan melihat. Jadi siniman dalam mata Allah ni lagi. Maknanya apa dia? Tangisilah kesalahanmu, perbanyakkanlah kamu merintih, bertaubat, memohon kepada Allah Ta'ala. Ini nasihat ya oleh Nabi kepada sahabat ni. Kemudian wa inna ab'adan nas minallahi kalbil qasi. Dan sesungguhnya orang yang paling jauh daripada Allah, iaitu orang yang berhati keras. Ni orang yang paling jauh dengan Allah, orang yang berhati keras. Orang yang berhati keras ini di antaranya orang yang memiliki mewarisi sifat iblis. Apa namanya? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Aba ni orang yang memiliki keras hati. Nampak? Ini antara sifat manusia yang menyebabkan Allah jauh, Allah tak akan tolong. Orang yang memiliki keras hati ni susah memang. Cakap apa pun, nasihatlah, bacalah 70 dosa-dosa besar ni, cerita tentang neraka, cerita azab, cerita malaikat rakib dan atid. Dia tak melekat dalam hati dia. Sebab apa? Hatinya dah keras. Ini payah orang yang macam ni. Kalau kita, orang yang hati keras ni, kalau ambil batu kita baling, dia memantul balik, dia tak melekat langsung ni. Yang keduanya akbar ni sombong. Ini sifat sombong ni satu penyakit yang ada dalam manusia. Bila ada sifat ini, macam mana ciri-cirinya? Dia, orang yang ada sifat ini, sifat akbar ni, dia tidak mahu menerima pandangan orang, nasihat orang. Bila dia bercakap, dia je yang betul. Ini bahaya orang yang macam ni. Kalau bercakap, dia sahaja yang betul. Orang nasihat, orang bagi tahu, dia tak nak menerima kebenaran. Ini yang disebut aba wastakbar, orang yang memiliki keras hati dan sifat sombong. Na'udzubillah. Dan kemudian bersabda Nabi SAW lagi, inna abghadan nas ila Allahil fahish al-bazi'ul ladzi yatakallamu bil fuhshi wa radiyal kalam. Sesungguhnya manusia yang sangat dibenci oleh Allah. Ini amat kita bimbang. Bila Nabi kata apa? Anna abghadan nas, sesungguhnya manusia yang sangat dibenci. Kalau benci tu pun kita dah, bila orang kata orang benci dengan kamu, kita rasa apa? Kita sedih. Ini sangat dibenci. Allahu Akbar. Sangat ni sesuatu bersangatan. Apa dia manusia yang paling Allah benci? Ya, iaitu orang yang berkelakuan buruk dan terkeji.
orang yang mempunyai akhlak yang buruk. Berkelakuan buruk ni maknanya akhlak yang tidak baik. Dan dalam akhlak dia tak baik, kemudian pula terkeji sama ada dengan perkataannya, perbuatannya, yang suka bercakap kotor dan berkata yang jahat. Ini antara orang yang Allah Ta'ala amat benci, orang yang suka bercakap bohong, ya, bercakap kotor dan berkata yang jahat. Perkataan jahat ni apa dia? Perkataan jahat ni ialah perkataan-perkataan yang bertentangan dengan perintah Allah. Antaranya mengumpat, itu perkataan yang jahat. Fitnah orang, ya, dan juga apa lagi? Mengadu domba. Ini perkataan yang jahat. Pernah dalam satu hadis diriwayatkan daripada dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dia diceritakan oleh Abu As-Samarkandi, ketika Nabi SAW di rumah, sedang sahabat ahli sufah. Ahli sufah ni sahabat yang susah, ya, tapi mereka suka duduk di masjid. Yang bernama Zaid bin Sabit menceritakan apa yang telah ia dengar dari Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW diantari orang daging. Ini cerita. Satu hari Nabi SAW didatangi oleh beberapa sahabat menghantar Nabi daging. Maka ahli sufah itu berkata kepada kami, sudah lama kami tidak makan daging, supaya Nabi SAW mengirim daging kepada kami. Dan ketika Zaid telah berdiri dari mereka, mereka berbicara, Zaid di antara mereka, Zaid itu telah mendapat dari Nabi SAW sebagaimana yang kami dapat, tetapi mengapa ia mengajar hadis kepada kami? Itu dia. Maka ketika Zaid itu di antara Zaid itu telah mendapat daripada Nabi SAW sebagaimana yang kami dapat, tetapi mengapa ia mengajar hadis kepada kami? Maka ketika Zaid telah sampai kepada Nabi SAW dan menyampaikan amanah ahli-ahli sufah itu, tiba-tiba Nabi SAW berkata kepada Zaid, katakan kepada mereka, kamu kini telah makan daging. Maka Zaid bin Sabit kembali menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW kepada mereka. Lalu mereka yang ahli sufah berkata, demi Allah, kami sudah lama tidak makan daging. Maka kembalilah Zaid kepada Nabi menyampaikan jawapan ahli-ahli sufah itu. Tapi Nabi SAW tetap berkata, mereka kini telah makan daging. Maka kembalilah Zaid kepada mereka dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Nabi. Lalu ahli sufah itu datang semua menghadap kepada Nabi SAW. Dan oleh Nabi SAW langsung dikatakan, sekarang kamu telah makan daging saudaramu yang sedang bekas itu masih ada di gigimu. Cuba ludahlah kamu supaya dapat melihat merahnya darah daging itu. Maka ludahlah orang-orang itu berupa daging. Maka bertaubatlah mereka dan minta maaf kerana telah ghibah terhadap Zaid bin Sabit. Baik. Jadi ini satu kisah, ya. Kisah ini diceritakan, nak kata ni yang dikatakan antara perbuatan yang paling Allah benci sebenarnya. Apa dia? Nabi cerita tentang kisah ahli sufah. Ahli sufah ni dia duduk di masjid. Ni dia. Rumahnya masjid lah. Dia hanya beramal, beribadah, ahli abid. Suatu hari ada seorang sahabat Nabi bernama Zaid bin Sabit datang ke masjid. Lalu ahli sufah ni kata apa? Wahai Zaid, boleh tak kamu pergi rumah Rasulullah, kamu minta daging? Kerana kami ni, kata ahli sufah, dah lama tak makan daging ni. Sebab kami dapat berita Nabi dapat dapat hadiah ataupun ada orang yang bagi Nabi daging. Jadi kami ni teringin sangat nak makan daging. Dan waktu Zaid bin Sabit nak pergi rumah Nabi, ahli sufah ni duk mengumpat Zaid. Mereka duk mengata Zaid. Mereka kata apa? Zaid ni maknanya dah banyak dah dapat berita daripada Nabi SAW. Mereka duk bercakap tentang Zaid ni, duk bercerita hal Zaid. Dan waktu sampai Zaid rumah Rasulullah, jadi mintalah daging. Lalu Nabi kata, ahli sufah tu semua dah makan daging. Jadi Zaid ni pun jumpalah ahli sufah. Dia kata, Nabi bagi tahu kamu dah makan. Kata ahli sufah, masa bila pula kami makan? Kami tak makan pun daging. Sehingga berulang 2-3 kali. Sebab rumah Nabi dengan masjid ni tak jauh. Dan akhirnya ahli sufah ni tak puas hati, pergilah semua pakat rumah Rasulullah. Bila sampai rumah Nabi, mereka mengatakan apa? Demi Allah,
Ya, kami tak makan daging ya Rasulullah. Nabi kata tidak, kamu makan daging. Cuba kamu lihat di gigi kamu tu melekat daging-daging. Ini mukjizat. Lalu mereka pun cubalah congkel-congkel, berketul-ketul keluar daging daripada lidah mereka. Na'udzubillah. Rupanya daging sahabatnya mereka umpat, daging sahabat yang mereka kata. Ini antara yang paling banyak berlaku hari ini. Sebab tu kita hanya berapa ramai yang kita makan daging saudara kita. Kita duduk di masjid sambil-sambil nak nunggu. Kadang-kadang nak tunggu kenduri, tahlil contohnya. Sebelum nak makan, duk makan daging kawan dah. Kawan tak datang, mulalah macam-macam yang keluar daripada lidah kita. Allahu Akbar. Jadi ini satu antara ancaman yang disebut oleh Nabi SAW. Antara yang paling Allah benci apa dia? Ni dia, bercakap yang kotor dan bercakap yang jahat. Antara yang tadilah duk mengata, fitnah dan sebagainya. Dan perlu diingat sebenarnya mak, orang yang suka bercakap benda yang tak elok ni, kalau ini yang disuka dilakukan, ingat dalam satu hadis yang lain Nabi kata apa? Yamutu kullul insan ala ma'asha alaih wa yub'asu ala ma mata alaih. Rawahu Muslim. Setiap orang yang akan mati sesuai dengan apa yang pernah dilakukan ketika hidupnya, dan dia akan dibangkitkan pula sesuai dengan cara yang dilakukan ketika hendak mati. Hadis ini memberi satu ancaman yang berat terhadap orang yang lalai, hidup bergelombang dengan maksiat, meskipun sudah mencapai usia tua, namun belum ingat lagi mahu bertaubat. Bahkan setengah orang apabila diingatkan supaya segera kembali kepada agama, beramal soleh, mereka acuh tak acuh. Dan waktu saat mereka nak mati, mereka tak mampu nak mengucap 2 kalimah syahadah. Yang keluar daripada lidah mereka apa yang mereka suka buat waktu hidup. Kalau lidah mereka suka duk bercakap yang tak elok, waktu nak mati mereka akan bercakap benda yang tak elok. Na'udzubillah. Ini yang kita bimbang. Dia nak mati, orang ajar dia la ilaha illallah, dia tak boleh nak mengucap. Apa yang keluar? Duk mengata, duk bercakap benda tak elok. Itu yang keluar. Kerana apa? Kerana waktu hidup ni dia suka benda yang macam yang sedemikian. Jadi ini satu peringatan untuk kita semua. Baik, kemudian kita habiskan lagi sana. Dalam maksud yang sama, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wal fuhsya fa inna Allah la yuhibbul fahsya walat tafahush. Ya, awas. Awas ni satu ialah peringatan lah yang perlu kita kena jaga sungguh-sungguh. Kalau kita naik kenderaan ada tulis awas, makna awas tu apa dia? Satu peringatan yang perlu kita kena jaga. Awas. Apa dia? Kalau jalan raya tu jalan licin, contoh kan, jalan bercuram, kita kena berhati-hati di situ. Awas apa dia? Kamu daripada berkata yang kotor. Nampak? Kena awas ni, jaga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kata-kata yang kotor dan orang-orang yang berbuat kotoran. Ya, ini satu lagi peringatan. Demikian pula sebuah hadis yang lain, banyak hadis-hadis tentang ini semua. Nabi kata apa? Al-jannatu haram ala fahish ayyadkhulaha. Rawahu Ibnu Abi Dunya dan Abu Nu'aim. Surga itu diharamkan kepada orang yang melakukan kekejian untuk dimasukinya. Allah. Surga itu apa yang Nabi diharamkan? Bila dah diharamkan, maknanya tak masuk surga, neraka lah tempatnya. Tak? Dia tu je tempatnya, di akhir kesudahan kita surga neraka. Bila Allah kata, Nabi kata al-jannatu haram, surga itu diharamkan. Kepada siapa yang diharamkan ni? Kepada siapa? Ya, orang yang macam mana? Ala fahish, orang yang suka melakukan perbuatan keji. Ya, orang yang suka bercakap benda yang tak elok, nampak? Haram. Surga haram untuk dia. Dan lagi dalam hadis yang lain yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatanya, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Bukanlah orang mukmin namanya apabila dia suka mencaci. Ini tidak dikatakan mukmin kalau dia suka mencaci. Ini banyak orang duk caci orang dengan hari dalam WhatsApp lah, handphone ya, duk caci, duk maki orang, suka melaknat. Nampak? Ya, orang ni
tidak dikatakan mukmin sebenarnya, walaupun nampak macam orang beriman, zahirnya nampak orang yang beriman. Sebab tu bila Nabi kata adalah satu hadis, ya, jangan kamu pandang pada rupanya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalukum walakin qulubukum wa a'malukum. Yes, Allah tidak pandang rupa kamu, pakaian kamu, tetapi Allah pandang ialah hati dan amalan kamu. Nampak? Ini yang Allah akan lihat. Pak, dia cuma jaga sungguh-sungguh. Jangan kita gunakan. Hanya banyak orang gunakan alat teknologi ni. Ni handphone, ni alat teknologi. Mereka salah guna. Sebab tu handphone ni di dua, sama ada surga neraka ni. Kalau kita guna yang baik, insya-Allah surgalah kita. Salah guna neraka, na'udzubillah. Sebab itu kita ambil sedikit peristiwa Isra' wal Mi'raj. Kalau kita lihat dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, sebelum Nabi nak diisra'kan, ya, sebelum Nabi nak diisra'kan, Allah Ta'ala nak beri Nabi satu kenderaan, ya, untuk Nabi gunakan. Dan kenderaan ini boleh kita kiaskan tentang teknologi yang canggih yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi untuk Nabi gunakan. Apa nama dia? Burak. Burak ni walaupun dia diumpamakan seperti seekor binatang, ya, lebih kecil daripada apa ni, khimar, ya, dan lebih besar sedikit, lebih kurang khimar dan antara kuda khimar lah, antara tu. Dia umpama seperti teknologi yang canggih. Kenapa dikatakan burak ni umpama teknologi? Kerana dia memiliki kepantasan yang luar biasa, kelajuan yang luar biasa. Ini teknologi. Manusia hari ini buat teknologi seperti handphone. Ini teknologi. Nampak? Ya. Dulu kalau kita nak bercakap dengan keluarga kita di Mekah, maknanya kita kena tunggu berbulan-bulan nak dapat berita ataupun hantar surat. Sekarang dah tak payah. Dengan alat teknologi ni, kita boleh bercakap dengan keluarga kita yang berada di Mekah. Dengan sekarang kita boleh bercakap, boleh tengok gambar lagi dia boleh hantar. Nampak? Dia teknologi. Jadi sebelum Allah bagi Nabi gunakan teknologi ni, ya, pada sebelum diisrakan, apa yang dibuat? Nabi SAW dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, diisikan dengan ilmu, dengan iman dan hikmah. Bila Nabi dah dibersihkan hatinya, barulah Allah Ta'ala berikan kenderaan ataupun burak. Baru Allah beri Nabi gunakan kenderaan itu. Nampak? Apa pengajaran di sini? Ini satu pengajaran yang perlu kita lihat. Pengajarannya, kita ni nak gunakan alat teknologi ni, nak selamat, hati ni perlu dibersihkan. Hati ni perlu dibersihkan, diisi dengan ilmu, dengan iman dan hikmah. Jika hati tidak dibersihkan, dia akan jadi jahat. Kita akan jadi manusia menyalahgunakan teknologi. Akhirnya hari ni orang dah tak mengumpat guna lidah, orang mengumpat guna handphone. Hari ni orang tak maki orang guna lidah, orang duk maki orang guna handphone. Nampak? Ya? Kerana apa? Kerana dengan menggunakan handphone ini, teknologi yang canggih, dia boleh duk memfitnah orang. Satu dunia boleh tersebar sekelip mata sahaja. Sekarang kita fitnah, kita sampaikan, satu dunia boleh tersebar. Dulu anak mengumpat, berapa orang dia dengar dengan lidah. Nampak? Ini teknologi. Jadi nak selamat, kita gunakan alat ini semua. Hati ni perlu dibersihkan. Ya, sebab tu kita bimbang sekarang ni. Ya, saya pun ada anak semua. Allahu Akbar. Bila anak kita dah peringkat umur remaja, alat teknologi ini amat bahaya kalau tak dikawal. Kalau tak dikawal dengan sungguh-sungguh, dia akan merosakkan minda pemikiran anak-anak kita. Dia akan menyebabkan anak jadi kerah hati, anak jiwa memberontak, anak akan jadi, yalah, susah kita nak dibentuk nanti. Dia akan jadi ketagih. Apatah lagi kalau dia dah pandai berkawan-berkawan, kemudian berkawan pula yang tak baik. Ya, kemudian pula boleh pula masukkan gambar-gambar yang tak elok, gambar lucah, gambar-gambar yang kotor, boleh dapat dalam ni teknologi ni. Jadi oleh sebab itulah ya, laisal mu'min, kata Nabi, ta'an walal la'an walal fahish walal bazi. Bukanlah seorang mukmin namanya apabila dia suka duk mencaci orang, dia suka melaknat orang, dia suka berkata keji dan kotor. Ini tidak dikatakan mukmin. Sebab itulah dakwah ini semua ialah menerang, bukan menyerang. Dakwah ini ialah menerang, bukan menghukum. Hari orang banyak hukum orang sikit, Allah Akbar, takut kita.
Ya, jadi Nabi kata tidak dikatakan mukmin. Baik, jadi kesimpulannya semua hadis-hadis di atas mengingatkan kita supaya menjaga lisan kita. Ini banyak hadis-hadis yang kita baca ni, antaranya jaga lisan. Jangan suka menyebut hal-hal yang tidak senonoh, atau suka mencaci, mencerca orang lain, apatah lagi menuduh orang dengan tuduhan yang bukan-bukan. Kerana banyak hal yang menyebabkan orang masuk neraka ialah disebabkan tidak menjaga lidah daripada mengucapkan hal-hal yang buruk dan keji yang sangat diancam oleh syariat Islam. Mudah-mudahan kata Tuhan kitab ini, Allah akan memelihara kita sekalian dari keburukan lidah kita dengan kurnianya dan kemurahannya. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Kesimpulan daripada apa yang kita pelajari, tuduhan berzina itu adalah perkara yang dipandang berat oleh syariat Islam, kerana si penuduh itu telah mencemar kehormatan peribadi orang yang dituduh, dan oleh kerana kesannya terlalu berat sekali sehingga yang dituduh itu tidak sanggup menanggung malunya dengan begitu sahaja tanpa bertindak. Sebab itulah Allah Ta'ala telah meletakkan syarat-syarat yang berat untuk membuktikan kebenaran tuduhan itu, yang hampir mustahil si penuduh dapat membawa saksi untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, meskipun apa yang dituduhnya itu memang benar berlaku. Kerana hukum syariat menuntut si penuduh membawa 4 orang saksi yang benar-benar melihat dan menyaksikan perbuatan keji itu berlaku. Kalau tidak, maka tuduhan itu tertolak, tinggal tuduhan sahaja. Dan sebaliknya, orang yang menuduh pula dikenakan hukuman sebat dengan 80 kali sebagai balasan terhadap akibat tuduhannya yang tidak berasas ataupun yang tidak cukup bukti. Kemudian syariat Islam mengingatkan manusia muslim supaya menjaga lidah daripada mengucapkan tuduhan yang bukan-bukan asal sedap mulut sahaja, kerana akibatnya kata Tuhan kita ini sama dengan hukuman yang di atas. Padahal apa yang diucapkan itu tidak benar, hanya menurut kehendak nafsu yang sedang marah, yang sedikit pun tidak dimaksudkan, namun kecemaran telah berlaku, dan orang yang namanya tercemar boleh menuntut, dan hukuman mestilah diputuskan jika tidak ada saksi. Dan dari mana hendak membawa saksi kalau yang diucapkan itu hanya untuk menyedapkan mulut atau melepaskan marah? Tetapi begitulah biasanya manusia, hendak melepaskan kepuasan hatinya sehingga mencemarkan kehormatan manusia yang lain, yang menyebabkan pula Allah murka terhadapnya. Awas, jangan sampai terkeliru dalam masalah ini. Jadi itulah peringatan kepada kita tentang hal ini, saudara jemaah. Jadi mudah-mudahan dengan kita dapat membaca 21 dosa besar ini, ia dapat memberi peringatan untuk kita. InsyaAllah mudah-mudahan ya, dengan sama-sama kita dapat menjaga lidah kita dan perbuatan kita tidak termasuk di antara orang-orang yang melakukan dosa besar yang ke-21 ini, insyaAllah. Jadi itulah antara peringatan untuk kita bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal kita, dan juga mudah-mudahan Allah memelihara diri kita dan keluarga kita, insyaAllah. Jadi pada pagi ini saya memohon kepada semua ahli jemaah ya, untuk memohon doa sama-sama. Kebetulan saya pun diuji. Apa ujiannya? Isterinya sekarang ni masih di hospital ya, dapat kurang darah, dan doktor pun dah masukkan darah. Bila kurang darah ni, almaklumlah ya, jadi badan dia lemah, jadi oksigen tak cukup dalam badan, menyebabkan jantung dia berfungsi dengan kuat lah, dan dia selalu pengsan dan pitam. Jadi saya ingin ambil kesempatan ini untuk sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan permudahkan insyaAllah ya, dan berikan kesembuhan insyaAllah. Jadi mudah-mudahan saya ambil kesempatan pagi ini untuk kita sama-sama berdoa, dan juga kita doakan untuk semualah, bukan untuk isteri saya saja, dan semualah ahli keluarga kita yang sakit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima doa kita insyaAllah. Jadi marilah sama-sama kita memohon kepada Allah ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima hajat kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan kami, pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini ya Allah, kami memohon kepadamu, terimalah amal kami ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Berilah kepada kami yang hadir ini iman yang sempurna ya Allah,
Berikanlah kepada kami ilmu yang kami pelajari ini, ilmu yang bermanfaat. Rezeki yang kami dapat, rezeki yang halal ya Allah. Doa-doa yang kami mohon, doa-doa yang mustajab. Hajat-hajat kami semua, hajat-hajat yang tertunai. Hutang-hutang kami ya Allah, hutang yang terbayar. Keselamatan pada diri dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, sama ada sedar atau tidak. Ampunkanlah dosa ibu dan ayah, ahli keluarga kami, sama ada yang hidup, apatah lagi yang sedang berada di alam kubur. Bagi ibu bapa kami yang sedang berada di alam kubur, ampunkanlah ya Allah dosa mereka. Lapangkanlah kuburnya, jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman syurga. Mudah-mudahan mereka sekarang ini berada di dalam keadaan nikmat, bergembira ya Allah dengan janjimu yang mana Kau jadikan kubur itu tempat nikmat bagi orang-orang yang beriman. Ya Allah, wahai Tuhan kami, pada pagi ini juga kami memohon, terimalah segala hajat kami ya Allah, khususnya kepada isteriku ya Allah yang sekarang ini diuji oleh-Mu dengan ujian sakit. Maka kami mohon Kau permudahkanlah urusannya ya Allah. Kau berilah kesabaran kepadanya dan kepada ahli keluarga kami menghadapi ujian ini, dan Kau berikanlah kesembuhan dengan secepat yang mungkin ya Allah. Kerana sesungguhnya kami yakin sakit itu datangnya daripada-Mu, sembuh itu juga datangnya daripada-Mu ya Allah. Semuanya itu tidak mustahil bagi-Mu. Berilah kepada kami kekuatan agar kami dapat berusaha dengan mengikut jalan-jalan yang dibenarkan oleh syariat-Mu ya Allah. Dan kami juga memohon kepada semua yang hadir pada pagi ini, bagi ahli keluarga kami dan semua yang ada di sini mungkin diuji dengan sakit, Kau berikanlah kesembuhan ya Allah. Kau berilah kesabaran ya Allah. Dan mudah-mudahan semua yang kami hadapi, kami dapat menerima dengan sabar. Bila diuji dengan nikmat, kami senantiasa bersyukur. Bila diuji dengan musibah, kami sabar dan reza ya Allah. Dan Kau berikanlah kepada kami kekuatan agar kami dapat berusaha dengan sebaik yang mungkin ya Allah, dengan usaha yang sentiasa mengikut syariat-syariat yang dibenarkan oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, terimalah doa kami, terimalah hajat kami. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bikaramatil Fatihah nas'aluka an tarzuqana fid dini wad dunya wal akhirah ya farijal hammi wa ya kasifal ghammi wa ya dafi'al bala'i wan niqam idfa 'anna ya Allah kulli bala'in wa waba'in wa hammin wa ghammin wa dhikin wa shiddatin wa nikmatin wa fitnatin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.